Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tahannya rebutan. Kalau kita berada di tempat dia, belum tentu kita pun tidak goyang. So begitulah keadaan hari ini. Nak buat macam mana tuan-tuan? Pemerintahan kuku besi, mereka lakukan apa saja asalkan Perdana Menteri tetap kekal di tangan Muhyiddin Yassin. Okey. Ya, Datuk. Hari ini Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata kerajaan akan memperincikan kesalahan yang boleh dikenakan kompaun RM10,000 mengikut audit darurat bagi menerangi kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Walau bagaimana pun, pada hari ini juga IGP pula berkata terpulang pada penguatkuasa amount yang hendak dikompon. Ada dua perbezaan daripada kerajaan tu. Saya rasa rakyat ni lebih baiklah ikut cadangan IGP. Gunakan budi bicara. Gunakan budi bicara. Memandangkan tidak ada sebarang bentuk simpanan rekod. Siapa yang diberikan amaran. Mana ada orang polis bagi amaran terus masuk dalam rekod. Senarai mereka yang menerima amaran. Tak ada. There is no such list. So biarlah pihak polis menggunakan budi bicara mereka. Cuma janganlah sampai macam apa yang terjadi dekat kawan-kawan kita. Berapa orang? 7 orang pengemis 7 ke 9? Dekat Lahad Datu. Dekat Lahad Datu Pengemis ni dia orang duit pun tak ada. Nak beli apa? Ni 9 orang 9 orang tu 9 kena compound. Kalau nak beli emas tu pun mereka tak ada duit Sepatutnya gunakan budi bicara, bagilah mereka ni emas. Kalau ada pengemis-pengemis macam ni tak ada emas, kalau pihak berkuasa tak boleh nak bagi emas, beritahu dengan kita lah, kita supply emas. Okey. Okey Dok. Okey Dok. Apabila Tan Sri Muhyiddin menasihati Agong. Ya, aku nak menasihati kau jangan gegar meja ni. Menasihati Agong tu berkenaan dengan darurat tu. Sudah tentu dia mengatakan bahawa ini akta berita palsu. Ya ke? Berita yang boleh menggugat keselamatan Muhyiddin semua dianggap sebagai berita palsu dan boleh didakwa sebanyak RM100,000. Jadi kau ulang balik ayat kau tu. Kena hati-hati sekarang ni. Itu kelebihannya kenapa mereka perlu melaksanakan darurat. Sebab bila dibawa akta darurat, mereka boleh buat apa saja jenis undang-undang yang mereka suka. Mereka boleh buat apa saja undang-undang yang mereka suka untuk kekal berkuasa. Okey, habiskan. Jadi sudah tentu Tan Sri Muhyiddin menasihati Yang Tuan Agong darurat perlu kerana untuk menangani masalah COVID tu. Dan Parlimen perlu digantung supaya semua ahli politik dapat tumpu kepada menyelesaikan masalah COVID tu. Jadi sekarang ni kita tengok masalah COVID macam biasa je tu. Tetapi masalah politik bertambah-tambah tu. Jual beli. Adakah dia menipu Yang Tuan Agong tu ataupun Majlis Segala Raja? Saya rasa Yang Tuan Agong kita bukan bodoh untuk ditipu. Cuma kita pun tak tahu apa pertimbangan Yang Tuan Agong. Seorang Perdana Menteri yang dah hilang majoriti, dia boleh angkat menjadi ketua kepada kerajaan darurat. Yang ini mungkin Yang Tuan Agong sendiri perlu beritahu kepada rakyat. Mungkin rakyat nak tahu apa masalah sebenarnya yang menyebabkan sebuah kerajaan dah hilang legitimasi boleh diangkat mengetuai darurat. Mungkin ada benda yang tuanku nak cakap dia tak dapat nak cakap. So ada kemungkinan besar dalam keadaan hari ini yang orang mula memandang serong kepada institusi diraja seolah-olah menyelamatkan kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ini hakikat. So dia perlu menjawab, dia perlu memperjelaskan kepada umum supaya orang tidak memfitnah dia dengan fitnah-fitnah yang bukan-bukan. Seolah-olah dia menjemput kita memfitnah tu. So
Kita tak tahu, mungkin baginda, macam saya sebelum ni pernah menjelaskan, ada kemungkinan besar baginda pun kalau boleh dia nak tukar kerajaan. Betul tak? Ya. Tetapi kalau tukar kerajaan kepada Anwar Ibrahim ada 114 orang. Kalau besok lusa UMNO bergaduh dengan DAP, dia tarik dua kursi, kan? Dia tarik 2 kursi, kerajaan tumbang balik. So kerajaan tu tak stabil. Mungkin pendekatan tuanku dia mahu kita fokus kepada COVID ni, Ya. sehingga masa sesuai untuk kita laksanakan pilihan raya, kan? Ya. Jadi dia kena perjelaskan kepada rakyat. Tuanku kena beritahu kepada rakyat kenapa dia mengambil keputusan mengangkat seorang Perdana Menteri yang sudah hilang legitimasi. Dan kalau betul lah beliau baginda meminta supaya kita ini memberikan sokongan kepada darurat, tetapi baginda menyebut bahawa dalam darurat ini kita boleh teruskan demokrasi kita, Ya. kita boleh teruskan sidang parlimen kita. Tetapi sebaliknya, kenapa baginda berdiam diri apabila Menteri Undang-Undang mengatakan tak perlu sidang parlimen? Ya. Kalau saya lah Agong, saya akan murka. Betul lah. Betul tak? Saya dah titah supaya boleh mengadakan sidang parlimen, tapi menteri ni pandai-pandai pula kata tak boleh. Betul. Kan? Ya. Jadi ini pun perlu diperjelaskan kepada rakyat. Betul. Hari ini kita bukan hanya perlu bekerja, kita perlu dilihat bekerja. Kan? Hari ini kita tak boleh biarkan persepsi itu menguasai pemikiran rakyat. Betul. Setiap kali ada benda-benda yang unclear, tidak ada penjelasan yang tuntas dalam sesuatu isu, kalau daripada kita biarkan ianya merebak dan akhirnya memberikan persepsi buruk terhadap institusi diraja, maka sewajarnya mungkin Datuk Pengelola Bijaya ke, kan, ataupun tak kira lah Datuk Maharaja Lela ke, mungkinlah dia boleh memberikan penjelasan kepada rakyat, kenapa sesuatu itu, keputusan itu diambil oleh pihak istana. Okey. Okey. Satu lagi. Isu kuota haji tu. Ya. 10,000 kuota tambahan Adakah logik di kala Covid Arab Saudi menambah lagi kuota haji? Patutnya macam mana tu? Patutnya dikurangkan ke ditambah lagi? Sekarang ni kau cakap apa pun pasal Muhyiddin, dia akan masukkan dalam kategori berita palsu. Itu maksudnya. Jadi sekarang ni lebih baik kita jangan cakap. Kita ajar rakyat macam mana boleh berfikir dengan bijaksana. Kan? Pertama sekali kita tanya dengan rakyat, apa tujuan dia pergi ke Saudi? Sorry. Dia pergi ke Saudi untuk memulihkan hubungan. So berdasarkan pemulihan hubungan seperti mana yang dinyatakan oleh Wisma Putra, ataupun Ministry of Foreign Affairs, sejauh mana hubungan tu berjaya dipulihkan? Kan? Sejauh mana hubungan tu berjaya dipulihkan? Adakah Center of Peace, King Salman Center of Peace, sudah diteruskan pembinaan dia? Sebab King Salman menawarkan 450 juta kepada Datuk Seri Najib untuk membina King Salman Center of Peace. Adakah ini sudah dipulihkan? Yang kedua, kita nak tanya, sebaik saja Mahathir menjadi Perdana Menteri disebabkan dia mengambil duit daripada Iran. Ya. Dia ditaja oleh Iran. Dia telah menarik balik troops kita, tentera-tentera Malaysia yang berkhidmat di Saudi, dibawa pulang. So kalau Syambuddin mengatakan mereka memulihkan hubungan, adakah hari ini tentera kita sudah dihantar balik? Hari ini kita nak tahu Perkembangan itu perkembangan ni apa. Ketiga, Tapi Arab Saudi mendapat perkembangan yang baik tu. Dia buang menteri tu. nanti dulu. Ketiga, kalau betul lah
hubungan ini telah berjaya dipulihkan. Kenapa sebaik saja Perdana Menteri mengumumkan bahawa kuota haji ditambah 10,000 orang, tiba-tiba Menteri Haji ni dibuang? Yang ini perlu dijawab oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tak kata apa-apa, kan? Mereka tak boleh, dia tak boleh buat apa pun di bawah akta anti berita palsu. Sebab tidak ada berita yang palsu. Saya memohon penjelasan. Kenapa sebaik saja pengumuman itu dibuat, menteri yang menjaga hak ehwal haji ni digugurkan sebagai menteri? Kesian kat orang ni. Tak pasal-pasal. Betul tak? Betul. Macam, yelah, kalau kita fikir dari segi logik, kalaulah dulu boleh semayang rapat-rapat, kota haji katalah 10 orang, takkan sekarang kena semayang jarak-jarak, kota haji tambah lagi 10,000 orang? Betul tak? Bukan saya cakap berita tu palsu, tidak. Lu fikirlah sendiri. Kan? Sekarang kena suruh orang fikir je. Sebab tak boleh cakap apa pun kat dia orang ni. Dia orang ni maha dewata. Tak boleh, kita boleh kalau bagi pandangan pada tuanku pun boleh. Tapi tuanku Muhyiddin tak boleh. Tak boleh. Dia boleh kena akta berita palsu walaupun berita itu betul. Sebab mereka yang menentukan. Sepatutnya ada justification. Siapa yang berhak untuk menentukan sesuatu berita itu palsu ataupun tidak? Kalau pemerintah yang menentukan siapa berita itu palsu ataupun tidak ada jawatan kuasa bebas yang menentukan, maka benda-benda yang orang kritik berkaitan dengan kerajaan, semua dikira berita palsu. Baik, kita tukar kerajaan kita ni menjadi kerajaan Muhyiddin, kan? The Kingdom of Muhyiddin. Nobody is allowed to criticize our King Muhyiddin. Lebih baik dia buat kerajaan macam tu. Macam Korea Utara. Macam Korea Utara. Kim Jong Un, Kim Jong Il. Kim Jong Din. Kim Jong Din. Okey tu. Berkait dengan itu juga tu. Yeah. Sebelum ni Datuk Seri Hadi dilantik sebagai duta khas wakil kepada kerajaan Malaysia kepada di Arab Saudi tu. Tapi kali ini Perdana Menteri tidak bawa tu sebab Itu saya dah jawab. Dia sakit lah. Ketika tu dia sakit. Itu Jadi, kita jangan politikkan lah. Benda yang sakit kita jangan politikkan. Dia- Sepatutnya memang dia kena bawa. Sebenarnya apa yang dia patut buat, disebabkan Haji Hadi sakit, dia tunda lah dulu. Betul lah? Betul. Kan, macam selepas ni dia nak pergi Sarawak, kan? Dia pergi Sarawak dulu, lepas tu baru dia pergi ke Saudi, tunggu Haji Hadi sakit. Ataupun dia pergi China dulu. China sepatutnya pergi bulan 4, kan? Pergi China dulu. Betul tak? Betul. Lepas tu baru pergi Saudi bila Haji Hadi dah sihat. Yalah, kalau dia pergi Saudi Ha. pun bukan senang sama nak Hormatlah sikit. Ya, betul. Hormatlah sikit. Itu je. Tak mungkin Muhyiddin ingat tadi tak boleh perform lagi tu. Mungkin tak. Ini berita palsu. Betul lagi. Jangan. Jangan main mungkin. Mungkin bukan tuduhan. Memanglah, macam mana nak perform kalau dah duduk dekat apa ni AJN. Dia kena AJN. Dengan cerita. Kenapa faham sakit. Okey, soalan lain. Cergas sikit. Orang kat rumah ni tanya apa ni, lembik je. Saya nak tanya tu soalan tu. Sebab saya suka naik basikal tu. Okey, naik basikal.